Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang bagaimana cara berdakwah kepada semua lapisan masyarakat melalui teknologi moden. Okey, pertama kita pergi kepada sejarah munculan dakwah. Sejak awal kemunculan Islam, dakwah dilakukan secara bertahap, iaitu melalui pendekatan sirran, iaitu sembunyi-sembunyi, dan dilanjutkan dengan pendekatan zahran, iaitu terbuka, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian halnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kedua-dua pendekatan tersebut juga dilakukan oleh para da'i, iaitu para pendakwah yang juga pada umumnya ia ini dianggap sebagai pedagang ataupun saudagar. Jadi, untuk mengingatkan adanya kesamaan pandangan, misi, visi dan juga orientasi, mereka ni membentuk suatu wadah persatuan ataupun pertubuhan, ataupun di mana kita lebih suka menyebutnya sebagai organisasi. Dengan kata lain, organisasi mereka ni pada awalnya hanya merupakan perkumpulan yang sederhana yang terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai kesamaan idea dan bertujuan penyebaran agama Islam. Organisasi mereka ni tidaklah secanggih organisasi atau pertubuhan yang berkembang pada saat ini dengan berbagai ciri-ciri dan karakter dakwah yang sekaligus memiliki masalah dan juga cabaran yang sangat ketara dan berbeza. Okey, organisasi atau pertubuhan pada waktu ini lebih dapat dikatakan sebagai satu organisasi dagang, namun mengembang misi penyebaran Islam. Pengejaran dilakukan di rumah-rumah, surau-surau atau masjid, dan kemudiannya ia berkembang menjadi pondok. Sementara hari ini, pertubuhan Islam sudah sangat jelas berkembang dan terfokus dengan misi pengembangan Islam dengan berbagai metod pendekatan yang lebih sistematik dan perorganisasiannya serta penggunaan alat atau media teknologi maklumat yang sangat canggih pada hari ini. Baik, salah satu media dakwah yang berkesan untuk menyebar luas ajaran-ajaran Islam adalah kita menggunakan alat-alat teknologi moden di bidang maklumat dan komunikasi. Kemajuan di bidang maklumat dan telekomunikasi harus dimanfaatkan oleh para da'i ataupun para pendakwah sebagai media dalam melakukan dakwah Islam, sebab dengan cara ini ajaran Islam ni dapat diterima dalam waktu yang singkat oleh sasaran dakwah yang berskala luas, iaitu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga-lembaga dakwah masih banyak yang belum dapat memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat secara maksimum. Begitu juga dengan penyediaan media dakwah secara moden, iaitu seperti menggunakan televisyen. Oleh itu, lembaga dakwah perlu membangun keserasian antara kekuatan merealisasikannya dalam rangka untuk mengimbangi lajunya maklumat dan meredam program-program TV yang tidak mendidik dan juga cenderung kepada merosakkan akhlak dan juga moral masyarakat. Baik, kita pergi kepada definisi televisyen dalam konteks dakwah. Televisyen merupakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan juga gambar hidup bersama suara melalui wayar atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengubahnya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suaranya dan dapat didengar. Kelebihan televisyen sebagai media dakwah jika dibandingkan dengan media-media yang lain adalah yang pertama, media televisyen ini memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga penyebaran dakwah dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Bahkan pesan-pesan dakwah ni dapat disampaikan pada mad'u yang berada di tempat-tempat yang tidak susah dijangkau. Yang kedua, media televisyen ni mampu menyentuh mad'u yang pelbagai dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan salah satu karakter komunikasi massa, iaitu subjek komunikasi yang pelbagai dan tersebar. Kelebihan ini jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berpengaruh positif dalam aktiviti dakwah. Seorang da'i ataupun pendakwah yang bekerja dalam ruang yang sempit dan terbatas dapat menjangkau mad'u yang jumlahnya boleh mencapai puluhan juta dalam satu sesi acara sahaja. Yang ketiga, media televisyen ini mampu untuk menampung pelbagai macam metod dakwah sehingga membuka peluang bagi pada penda'i iaitu pendakwah memacu kreativiti masing-masing dalam mengembangkan metod dakwah yang paling berkesan.
Dan yang keempat, media televisyen ini bersifat audio visual. Hal ini memungkinkan dakwah dilakukan dengan menampilkan perbicaraan sekaligus visualisasi berupa gambar. Okey. Selain memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, dakwah yang menggunakan media televisyen ini dia juga mempunyai pelbagai kelemahan. Di antaranya, kadang-kadang dalam program televisyen berlakunya percampuran antara hak dan yang batil, di mana kebanyakan dunia televisyen ni dianya lebih cenderung kepada mengutamakan keuntungan sahaja, iaitu profit oriented. Namun demikian, televisyen adalah salah satu keperluan manusia pada zaman moden ini. Televisyen ni merupakan salah satu sarana atau media yang sangat berkesan dalam segala hal, termasuk berdakwah. Televisyen sudah menjadi keperluan sehari-hari bagi masyarakat moden hari sekarang ini. Jadi, jika melakukan dakwah melalui televisyen, ia merupakan satu media yang bagus untuk menambah wacana dan wawasan keislaman bagi masyarakat pada umumnya. Objek dakwah biasa juga disebut dalam sasaran dakwah, iaitu mad'u ataupun komunikan dalam istilah komunikasi. Sasaran dakwah ini adalah manusia itu sendiri yang menerima seruan dakwah, sama ada sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, sama ada yang beragama Islam ataupun tidak. Atau dengan kata lain, dakwah ini kita tujukan kepada seluruh manusia. Sasaran dakwah merupakan unsur penting dalam sistem dakwah yang tidak kurang peranannya dibandingkan dengan unsur-unsur dakwah yang lain. Manusia pada hakikatnya hidup di tengah-tengah rumit sistem kemasyarakatan, ditambah lagi hidup dengan lingkungan komunitinya. Maka agar tujuan dakwah ini dapat dicapai oleh seorang da'i ataupun seorang pendakwah, harus mempelajari dan menyelidiki keadaan umat yang bersangkutan terlebih dahulu. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Hamzah Ya'qub, dakwah ni akan gagal dan sekurang-kurangnya kecil kemungkinannya untuk berjaya jika dakwah itu dilaksanakan tanpa mempelajari keadaan sosial masyarakat yang akan dihadapi oleh pendakwah tersebut. Oleh itu, objek dakwah terdiri daripada masyarakat yang berbagai-bagai. Maka dakwah ini dapat berjalan dengan berkesan dan berjaya perlu diadakan pengelompokan sasaran dakwah dan hendaklah menggunakan kaedah ataupun metod dakwah yang sesuai dengan ciri yang terdapat pada setiap sasaran yang hendak ditujukan oleh para pendakwah. Okey, sekian itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap ini dapat sedikit menambah ilmu pengetahuan kepada semua yang mendengar ini. Okey, kita jumpa lagi dalam perkongsian lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.